Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, iaitu alam akhirat. Dalam perbincangan kita di sini iaitulah tentang al-ardu wal hisab. Pembentangan laporan, rekod laporan amalan dan juga hisab kira-kira. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang 4 kategori cara kira. Ada orang yang terus je dia panggil masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kita dah buat kira-kira semalam 70,000 dalam hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda 70,000 yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Dan dalam itu, dalam riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, ada riwayat daripada Imam Ahmad dan Tirmizi, ma'a kulli alfin sab'una alfan. 70,000, setiap 1,000 tu 70,000 lagi. Maknanya 70,000 kali 70. Berapa juta? 4,900,000. Tanda 4.9 kan. 4,900,000 kita kata insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan rombongan ini, insya-Allah. Kemudian rombongan yang kedua yang dihisab, hisaban yasira. Sebut je, gini-gini, kemudian lepas. Min ghairi niqash wala tadqi. Tidak ada perbahasan dan tidak ada pertanyaan. Maka disyariatkan kita berdoa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Jenis yang ketiga, mereka yang dihisab dengan hisab yang dengan begitu halus pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang keempat, iaitulah hisab yang agak keras, yang agak orang panggil berat, iaitulah pelaku-pelaku dosa besar dan orang-orang yang niatnya tidak betul di dalam melakukan kebaikan. Kita kata wal'iyazbillah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu 4 kategori hisab. Yang pertama sekali, itulah yang menjadi cita-cita kita, tanpa hisab, tanpa azab. Kategori yang kedua iaitu hisaban yasira, hisaban yasira. Kategori yang ketiga, minta berlindung kita, walaupun hisabnya boleh lepas tapi berat. Yang keempat lagi dahsyat. Kita masuk pada perbincangan kita, qawaid muhasabatil ibad. Kaedah muhasabah hamba di akhirat. Bagaimanakah kaedah ataupun cara, asas, prinsip perbicaraan kira-kira di akhirat? Bagaimana di prinsip account di akhirat, macam mana? Audit dia macam mana? Ketika berkumpulnya manusia, makhluk semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, dalam satu perhimpunan yang cukup mencemas dan menakutkan, manusia dibangkit dalam keadaan hufatan ghairu munta'ili, maknanya berkaki ayam, tidak ada kasut, ada selipar, tidak bersunat, yang laki-lakinya balik semula kepada asal, berjalan kaki, la ilaha illallah. Itu di antara suasana yang berlaku. Maka ketika itu, orang-orang yang beriman dalam keadaan cemas, orang yang derhaka, apalagi kita nak kata, dalam keadaan sangat takut. Orang yang beriman diberi kemuliaan, orang yang derhaka mendapat kehinaan. Maka dalam suasana begini, apakah mahkamah, perbicaraan yang Allah Ta'ala nak bicarakan terhadap hamba-hambanya, amalan mereka di akhirat esok? Inilah yang kita tengok beberapa kaedah.
Al-qa'idatul ula, prinsip ataupun asas yang pertama, al-adlu tam, keadilan yang sempurna, yang lengkap. Tidak ada sebarang bentuk kezaliman. Allah Ta'ala telah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian disempurnakan bagi setiap diri itu apa yang telah mereka kerja atas dunia dulu. Dan mereka tidak dizalimi sekali-kali. Tidak ada berlaku kezaliman. Dalam surah An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yazlimu mithqala zarratin." Allah Ta'ala tidak buat kezaliman walaupun sebesar zarah. Seberat zarah, tidak ada. Maka neraca kiraan pada hari tersebut, neraca yang penuh dengan keadilan, yang tidak ada sebarang kezaliman. Zalim tidak ada. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Allah Ta'ala menegaskan bahawa, "Hei hamba aku haramkan sifat kezaliman itu ke atas diriku, dan aku juga haramkan di antara kamu jangan berlaku kezaliman. Maka jangan kamu zalim orang itu orang ini." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya Allah dah beri jaminan, dalam Quran sudah ada, dalam hadis kursi, bahawa neraca kira-kira pada hari kiamat duduk di atas neraca keadilan dan kesaksamaan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba dia. Jadi kalau orang itu buat tak baik, tiba-tiba nak suruh dia dapat dia dapat pembelaan, kita kata awak yang salah. Allah Ta'ala Maha Adil. Itu kaedah yang pertama, terus adil, tidak ada sebarang penyelewengan ataupun kezaliman. Al-qaidatu tsaniyatu, la yu'khazu ahadun bi jarirati ghairihi. Kaedah yang kedua, tidak ada seseorang akan menanggung dosa orang lain yang tidak ada kaitan dengan dia. A dengan B tak ada apa-apa kaitan. Tiba-tiba kita kena tanggung dosa B, itu tidak adil namanya. Maka dalam surah Al-An'am ayat 164, Allah Ta'ala telah berfirman, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, wala taziru waziratun wizra ukhra." Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Apa mana tidak ada usaha yang kamu buat atas dunia ni kecuali akan naik atas kepalamu. Mana mau buat baik boleh untuk kita, buat tak baik atas kepala kita. Dua. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada dosa orang lain naik atas kepala orang lain. Ini asas. Makna dosa kita tak melarat ke orang lain, dosa orang lain tak mari kita. Satu ayat. Ini dia panggil prinsip tidak ambil kerja orang. Ayat yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 15. Sama juga Allah kata, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra." Sekali lagi. Siapa dia dapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk diri dia. Siapa dia sesaklah mu. Nak kata apa? Yang kita nanya, wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tak melarat ke orang lain. Sekali lagi, dalam surah An-Najmi ayat 36 38 Allah kata apa? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa orang lain tak akan tanggung dosa orang lain. Kita tak akan tanggung dosa orang lain. Orang lain pun tak ambil dosa kita. Maka itu prinsip, dosa orang. Dia punya pasal. Tapi timbul lagi iskal maknanya timbul perbincangan.
Karena ada dalam suratul Nahli ayat 25 Allah Taala sebut liyahmilu auzarhum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Di akhirat esok orang ni akan menanggung dosanya sepenuhnya dan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Mana mu sesat orang ni, dosa dia naik atas kepalamu. Tengok ayat ni kontra dengan ayat yang 3 ayat yang pertama. Dalam surah Al-Ankabut ayat 13 Allah sebut wal yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Maknanya mereka akan tanggung dosa ni dan dosa orang lain pun dengan dosa campur sekali. Bagaimana kaifat taufiq? Bagaimana kita nak jamak di antara ayat yang pertama wala taziru waziratun wizra ukhra dengan ayat ni mau ambil dosa orang lain? Al-jawab, dengar ni. Jawapannya. Annal insan, manusia ni apabila dia melakukan kerja-kerja sesat, menyesatkan orang lain atau dia menjadi sebab kerusakan orang lain, contohnya dia ajak orang pergi buat maksiat, pergi minum arak, pergi berzina, pergi mencuri, ajak orang berkumpul bawah pokok, membawang tu makna mengumpat, orang mari dengan sebab dia, ataupun dia yang menggalakkan orang-orang perempuan tak untuk aurat, penganjur majlis pesta bercampur gaul laki-laki perempuan, melompat macam monyet, membiarkan anak-anak dia sendiri keluar rumah tak untuk aurat depan mata dia, biar isteri duduk mengorak dengan orang lain, dayus, sudah. Maka dosa macam ni dia panggil at-tasabbub, dosa dengan sebab usaha dia. Dosa dia tidak bertanggungjawab dengan orang-orang di bawah dia, maka orang ini bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dosa orang lain duduk atas kepala dia. Mana dalil? Tanda tuan-tuan. Dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda." Siapa dia ajak orang buat benda baik. Kita dakwah orang suruh buat benda baik. Kita dakwah orang mari masjid. Bagi infak fi sabilillah. Ajak orang berzikir, orang pun buat. Ajak orang ajar orang baca Quran, orang baca Quran. Semua yang pahala kebajikan orang tu buat, dia dapat 100, kita yang ajar dia dapat 100. Nabi sebut dalam hadis, tidak kurang pahala orang tu walaupun sedikit. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan manusia yang bahagia itu manusia yang tuannya mati, pahalanya tak mati. Tanda tuan-tuan. Manusia yang bahagia apa dia? Tuannya mati tapi pahala tak mati. Kita duduk dalam kubur, orang baca Quran dengan sebab kita. Kita duduk dalam kubur, orang duduk berzikir sebab kita duduk ajar zikir. Contohnya, kan, kita ajar dia zikir lepas solat, orang duduk baca. Masya Allah, tabarakallah, pahala pencen dalam kubur, tuannya mati, pahala tak mati. Bahagia. Ingat, wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal wiz. Siapa dia ajak orang ke arah kesesatan, hak tadi ajak orang baik, huda, hak ni sesat, maka dia akan dapat dosa seperti orang yang buat itu. Orang tu boleh dosa, penganjur dapat dosa, tanpa mengurangi dosa orang tu. Sama-sama dapat tanggungan. Artinya para jemaah sekalian, kita, orang yang ada kaitan dengan kita, maka dosa itu tak lepas. Ni ada setengah penceramah motivasi. Dia kata, kalau mak ayah dia ni, kalau anak tak solat, kita duduk dalam kubur, kita diseksa dengan sebab anak buat maksiat. Ayat ini tak boleh dilepas begitu sahaja. Perlu kepada pendetilan. Sebab para ulama ketika menghuraikan ayat-ayat ini, kaitan dosa orang dengan kita dengan sebab. Orang ni, waktu dia dah didik anak dia, hantar kelas fardu ain, bawa kelas pendidikan solat, bawa pergi motivasi akhlak, suruh belajar solatnya, belajar Quran, belajar apa-apa. Tiba-tiba anak-anak dia sudah bila jauh daripada mak ayah esok, dapat kerja besar-besar, tak solat.
Kita didik anak kita jaga aurat molek-molek. Daripada kecil sudah hantar pasti kelubur lituk kata orang, kan. Tapi besar-besar pergi jauh-jauh tak tutup aurat. Maka orang ni tidak berdosa sebab dia telah memberi tanggungjawab pendidikan kepada anak-anak dia, tapi mereka sendiri yang tersasar, yang terkeluar daripada landasan siratal mustaqim kepada jalan maksiat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka ibu bapa di sini selamat. Tapi kalau mak ayah dia memang tak peduli, asal lagi tak didik, ini bahaya. Terdapat dalam sebuah hadis, innal mayyit, orang mati akan diazab bibukai ahlihi, dengan sebab tangisan keluarga dia. Jadi orang pun takutlah bila ada orang mati, kalau keluarga mari ada air mata, jangan cium banyak, bahaya. Kita kata bukan lagu tu. Naluri manusia, orang bila berlaku kematian, orang-orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, mesti ada perasaan sedih, hibah, perasaan sayu. Nah, kita akan menitiskan air mata, itu naluri manusia. Kalau kita pergi tempat orang mati, kita tak menangis, itu orang lain. Kawan orang lain yang kita tak kenal ataupun kita biasa-biasa ya, kita tak akan menangis. Tapi kalau orang yang kita sayang, mesti menangis. Dan tangisan itu tidak menjadi masalah. Kalau titik air mata pun tak salah. Yang salahnya, ni. Orang jahiliah dulu, dia upah orang supaya menangis lepas dia mati. Meratap, menangis, mengatakan bahawa ini mati dah orang. Itu tak boleh. Ataupun ibu bapa yang berpesan, kalau aku mati, mau kena buat macam orang tu. Panggil orang berkumpul, kita meratap, menangis ini. Maka ketika itu, mayat akan diazab dengan sebab tangisan keluarga dia kerana kaitan dia tadi. Dia tak didik dengan baik, ataupun dia pesan buat benda tak baik, ataupun dia tak ajar dengan baik. Maka para jemaah sekalian, dalam masalah kaedah yang kedua ini, asal manusia tidak akan ditimpa kezaliman ataupun menanggung dosa orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan kita, namun dosa akan ditanggung oleh suami sekiranya membiarkan isterinya pergi ke sana ke sini tanpa tutup aurat, ataupun pergaulan bebas sana sini, ataupun bersifat dayus, maka dia akan berdosa. Ibu bapa sama juga. Yang tidak bertanggungjawab dengan anak-anak, dia akan menanggung dosa. Jangan baca ayat ini, wala taziru waziratun wizra ukhra, kita kata biduni sabab. Naam. Alhamdulillah pada jemaah sekalian, jelas kaedah yang kedua ini, manusia tidak akan diambil dosa orang lain atas kepala dia. Tapi kita kena bertanggungjawab. Kita yang kata, anak saya dah kahwin, dia ada suami. Suami dia lah bertanggungjawab dengan aurat dia. Tapi kalau dia dedah aurat depan kita sebagai ibu bapa, wajib. Apa wajib? Wajib kena nasihat. Memanglah tanggungjawab suami dia bagi nafkah, bagi. Tapi kita sebagai ibu bapa mesti bertanggungjawab. Ini kita tengok ibu-ibu, ayah-ayah, orang baik, orang masjid, berkelubur, kain telekuk juga meleret pakai. Tapi anak-anak, menantu, duk main baju sekerak, pakai seluar ketat, baju tak cukup saiz, moknya telekuk 3 lapis, anak cucu, menantu, tak peduli. Kita kata ini juga tanggungjawab. Mesti setiap orang bertanggungjawab. Kata Nabi SAW, kullukum mas'ul. Setiap kamu bertanggungjawab. Wa kullu mas'ulin. Kullukum mas'ul. Setiap kamu adalah ditanya. Dan setiap kamu akan ditanya an ra'iyatihi, tentang orang yang di bawah tanggungjawab. Di bawah jagaan dia. Kita berpindah kepada al-qa'idatus salisah. Kaedah yang ketiga. Ittila'ul ibad ala ma qaddamuhu min a'mal. Allahu Akbar. Kaedah yang ketiga ni, Allah Ta'ala serah balik. Tengok kamu punya amalan. Tengok kamu punya rekod. Ini dipanggil buku rekod. Sijilat, buku rekod diserahkan. Tidak ada yang tersembunyi, semua ditanda. Pada pukul sekian, 7 hari bulan 6 2020, pada pukul sekian 5 petang, kamu telah pergi mencuri telur ayam. Tulis. 7:5:25, kamu berkumpul di bawah pokok tepi sungai, duduk mengumpat orang. Tulis. Ada semua. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Allahu Akbar.
Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Allahu akbar. Pada hari tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Hari yang kamu akan dapati semua amal, kebajikan, kebaikan yang kamu buat hadir, ada dalam buku rekod. Wa ma 'amilat min su'. Allahu akbar. Dan apa yang kamu buat benda-benda yang tak baik, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hak jahat apa hak buruk rekod. Dia duk berharap kalau tak ada benda ni jauh sangat jarak. Nak kata apa, buku rekod sudah di tangan. Iqra' kitabak. Baca kitab kamu. Allah. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dalam siri yang lepas kita dah bincang, Allah kata cukuplah kamu sendiri yang menjadi juru audit kepada apa yang kamu buat. Kita tahu apa kita buat. Tengok rekod tahu lalu. Tu orang yang pergi bicara di mahkamah. Polis isbat pada tarikh sekian. Tapi oleh kerana lawyer buruk dia pandai. Dia boleh isbat bahawa pada tarikh sekian. Memang orang itu buat benda tu. Tapi dia boleh isbat duduk di tempat lain. Ambil gambar kau duduk dengan orang mana-mana. Lepas kita kata atas dunia boleh, di akhirat la. Allah sebut dalam suratul Infitar ayat 5, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap diri dia tahu apa yang telah dia sediakan, apa yang telah kemudian, apa yang semua sudah tahu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka buat dulu ada depan. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kamu tidak zalim sekali-kali. Tak ada. Allahu akbar. Maka tanda tuan-tuan. Dalam ayat saya baca tadi dalam suratul Isra ayat 13-14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allahu akbar. Setiap orang akan diberi surat amalan dia. Allah kata apa? Iqra' kitabak, baca sendirilah. Masya-Allah. Maka kitab ini syamil, lengkap semua amalan-amalan yang besar, yang dosa besarnya, dosa kecilnya, kerjaan besar, kerjaan kecil, semua ada belaka. Maka akan dipertontonkan, ditayangkan dan dibentangkan kepada seorang hamba itu semua amalan dia daripada awal sampai ke akhirnya. Allahu akbar. Kita nak kata apa? Tengok ya kita, tak boleh tengok saja, kena baca. Itu dipanggil kaedah. Kaedah yang keempat, mudha'afatul hasanat duna sayyiat. Allahu akbar. Rahmatnya Allah Ta'ala, kasihan belasnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia, digandakan amal-amal kebajikan, tapi tidak diganda amal keburukan. Amalan tak baik, tak ganda. Amalan baik, digandakan. Itu dia panggil limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia. Kalau Tuhan ganda belaka, lagi parut kita. Hak tak ganda ni pun kita sudah cemas, sudah takut. Di antara limpah kurnia Allah Azza wa Jalla dan rahmat dia kepada hamba-hamba dia, banyak Allah Ta'ala maafkan daripada kesalahan kita. Kalau tak maaf, lagi banyak kita. Kan? Dan Allah Ta'ala sangat suka dengan kebajikan-kebajikan yang dibuat oleh hamba dia, maka digandakan pahala. Allah Ta'ala tak suka keburukan yang dibuat, maka diambil setakat itu je. Buat dosa satu, bayar satu je kesalahan. Tapi pahala tak? Buat satu, paling kecil gandaan, 10. Masya Allah, tabarakallah. Dalam surah At-Taghabun ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum
Kalau kamu beri hutang kepada Allah Ta'ala benda baik, hutang ni maknanya kita beri sedekah. Allah Ta'ala gambarkan kita sedekah ini dengan beri hutang kepada Tuhan. Nak suruh kita nampak, orang yang berhutang ni, dia kena bayar. Manakala kamu beri hutang kepada Allah, Allah akan bayar kepada kamu pahala. Maka Allah Ta'ala akan ganda, yudha'if lakum. Tuhan gandakan pahala kamu. Dan paling kurang gandaan pahala itu berapa kali? 10 kali ganda. Dalam suratul An'am ayat 160, Allah kata apa? Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Siapa dia bawa kebajikan, amal kebaikan, bagi dia 10 gandaan. Maknanya kita buat 1, ganda dia 10. Orang buat jahat, apa jadi? Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa dia buat benda tak baik, benda jahat, tidak dibalas kecuali seumpamanya. Satu-satu. Dan mereka tidak dizalimi sekali-kali. Dalam hadis yang panjang, dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna rabbakum azza wa jalla rahim. Allah kamu itu sangat, Tuhan kamu itu sangat kasihan belah dia. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa dia bercita-cita, berangan-angan nak buat benda baik tapi tak sempat buat, kutibat lahu hasanah, ditulis baginya 1 pahala. Kita niat gini, pagi esok insya-Allah saya nak pergi tolong orang miskin. Kita pun berjalan cari-cari, tak ada orang minta tolong, tapi kita niat dah, kita dapat pahala 1. Fa in amilah, kalau dia buat, ditulis baginya 10 pahala. Sampai gandaan kepada 700 ila ad'af katsira, dan lebih pada tu lagi. Maknanya 10 pada paling minima, gandaan pahala 10 itu paling rendah. Dia naik pada 700 dan ada yang sampai unlimited, naik terus tak tahu berapa. Ikut Tuhan nak bagi berapa. Sebaliknya, siapa dia berangan-angan nak buat benda tak baik, falam ya'malha, dia pun tak jadi buat. Sebab apa tak jadi buat? Sebab ada polis kat depan? La. Dia tak jadi buat kerana takut ke Tuhan, bagi dia dapat 1 pahala. Kalau dia buat sungguh, 1 je dosa. Allahu Akbar. Itu di antara hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala gandakan pahala amalan kebajikan kita paling kurang 10, 700, dan ada yang bersifat unlimited. Tengok tahap kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala balas pahala orang sabar tanpa limit. Berapa? Tengok tahap kesabaran yang banyak mana, Tuhan bagi. Jadi kita kena bersifat sabar, jangan mudah gopoh. Jadi para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Dalam surah Al-Baqarah, tanda. Surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah buat bandingan orang yang nafkah harta dia pada jalan Allah Ta'ala seperti sebiji gandum. Sebiji gandum keluar 7 tangkai. Setiap tangkai 100, itu gandaan pahala sampai 700. Tamaklah kita tentang gandaan pahala. Kita berpindah pula kepada al-qaidatul khamisatu, iqamatus syuhud, iaitu Allah Ta'ala bawa saksi. Kita nak buat perbicaraan, kena ada saksi. Kalau tidak, orang panggil cara sorang, tak boleh. Maka saksi itu siapa? Tengok. Saksi yang dibawa pada hari kiamat, hadirun, ada di depan mata. Tidak kata saksi qada atas surat bertulis, tak. Ni dia. Hadir di mahkamah perbicaraan dan balasan pada hari kiamat. Saksi ini iaitulah mereka yang berada bersama dengan orang yang melakukan kebajikan atau kejahatan itu di dunia dulu.
Kita pun tak sangka mereka akan jadi saksi. Dan mereka pun tak sedar bahawa ini saksi ada bersama dengan kita. Siapa dia saksi? Tanda. Kita akan baca dalam beberapa ayat. Karena itu saya kata, kita belajar kita akidah ni melalui Quran, hadis, dengan sedikit huraian ulama sudah cukup untuk kita nak memahaminya. Tidak perlu cari cerita pelik-pelik, cerita pelik ni nak juga untuk penglipu lara, penceramah-penceramah, nak suruh orang menangis, teriak sebab dengar cerita sedih, itu jangan. Kita perkara-perkara umur ghaibiyah, benda-benda ghaib, kita terhenti setakat wahyu yang mari daripada Allah, yang mari dari yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula bila ulama ni kerja letih dia mencari hadis sahihnya, hadis dhaifnya, tiba-tiba kita kata tak ada kerja belaka tu. Jangan. Baik. Di antara yang menjadi saksi, tanda tuan-tuan. Yang pertama al-malaikah, para malaikat. Malaikat mana? Al-hafazah. Dia panggil hafazah, malaikat hak jaga kita ni. Sambil-sambil dia jaga kita, dia jadi saksi. Aku tengok hari tu dia pergi masjid. Saya tengok hari tu na'udzubillah dia pergi kelab malam. Saya tengok hari tu dia pergi mencuri. Malaikat tengok. Bila sambil-sambil jaga kita, dia juga menjadi saksi. Yang kedua, al-katibun, kiraman katibin, malaikat penulis pencatat amalan. Malaikat. Di antara yang menjadi saksi kepada kita, anggota-anggota kita ni, mata, telinga, kaki, tangan, semuanya jadi saksi belaka. Pada hari kiamat, inilah saksi kita. Tak bawa orang pun tak apa, mereka ni sudah jadi saksi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا أَوْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Ini Allah Ta'ala sebut pada kita, apa saja keadaan kamu, illa kunna alaikum syuhudan, kami jadi saksi ke atas kamu. Saya terjemah ringkas ya, sebab masa kita terhad. Dalam surah An-Nisa ayat 33, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah SWT itu menjadi saksi kepada semua perkara, dia saksi belaka. Dan Allah Ta'ala bangkit Rasul, Nabi SAW itu sebagai saksi kepada anbiya lain. Dan kita juga menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana ayat dalam surah An-Nisa ayat 41. Jadi, semua tu dalam surah Qaf ayat 21. Waja'at kullu nafsim ma'ha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa itu akan datang syahidun, sa'iqun wa syahid. Ada saksi. Mana semua orang ni ada saksi dia. Di antara, berapa dah tadi? Yang jadi saksi kepada kita esok, malaikat hafazah. Malaikat penulis. Anggota-anggota kita. Yang kelima tanda, al-ardu. Bumi, tempat kita berjalan, bumi jadi saksi. Aku tahu, pada tarikh sekian dia pergi tempat maksiat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut dalam surat Zazalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi bagi tahu, mereka ni duduk buat atas aku dulu, pesta-pesta dulu. Na'udzubillah. Yang kelima, al-lailu wan nahar, malam dan siang juga menjadi saksi kata kita. Pada waktu malam, malam kata tengah gelap aku tu dia buat. Siang kata tengah cerah, ada buat. Yang kelima, yang keenam, al-mal, harta juga menjadi saksi. Saya lah ya Rabbi, dia pergi sedekah, dia pergi infak tempat maksiat. Itu di antara saksi-saksi. Pada hari kiamat esok, apabila manusia menerima suratan, catatan amalan dia, mereka duk sangka dia tak buat. Dia kata dia tak buat. Dia nafi. Sebagaimana kata di Abu Musa al-Ash'ari, dia kata yud'al kafiru wal munafik. Akan dipanggil orang munafik dan orang kafir pada hari kiamat lil hisab. Untuk kira amalan. Maka dibentangkan amalan dia. Ni buku awak rekod. Lepas dia baca, dia kata ay Rabbi,
Ya Rabbi, ini laporan ni tak betul ni, saya tak buat benda ni. Oh. Malaikat kata, aku tulis apa yang kamu buat. Fayaqulu la, dia kata, ya Allah, tipu. Malaikat nak balas lagi buat ni. Tengah duduk kelahi macam ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Duk bantah depan Allah. Ni buat kafir, munafik ni mas berani dia. Saya tak buat ni. Hamba tak buat tak. Tuhan kata tutup. Sil mulut dia, bawa bercakap. Pada waktu tangan kata, ya, tangan ni lah hak ambilnya. Kaki ni yang bawanya. Semua anggota jadi saksi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulul abdu, ada seorang hamba ni nak, ya Rabbi, bukankah kamu larang kami melakukan kezaliman? Tuhan kata, ya. Dia kata ni, penulis-penulis muzalim kepada kami. Dia nak dakwa depan Tuhan. Dia gamak Tuhan tak tahu apa macam dia juga. Maka pada ketika itulah Allah Ta'ala silkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Kami tutup sil mulut-mulut puak ni tak boleh bercakap. Yang bercakapnya diam. Pasal itulah kita manusia ni selagi boleh bercakap, duk nafis situlah. Kan? Maka Allah kata apa dalam surah Fussilat? Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Apabila datang kepada mereka saksi-saksi, siapa dia saksi? Telinga dia. Telinga ni lah dengar orang ngopak dulu ni. Wa absaruhum, mata dia jadi saksi. Mata ni lah tengok cerita-cerita pelik. Duk tengok filem-filem lucah. Duk tengok benda-benda haram. Wa juluduhum, apa ni? Kulit. Kulit ni lah tepuh kulit. Bima kanu ya'malun, dengan semua apa yang telah mereka kerja atas dunia. Maka pada saat itu semua perkara akan menjadi saksi ke atas orang yang melakukan kejahatan. Maka para jemaah sekalian, kesimpulan kepada apa yang kita buat ini, yang jadi saksi pada kita semua benda. Ingat ke tidak, apabila kita lepas solat, di antara sunatnya, bila kita solat fardu, kita nak solat sunat, kita pindah tempat. Kan? Sebab apa nak pindah tempat? Sebab nak suruh bumi saksi kita. Dia ni banyak solat. Tadi sujud sini, ni sujud sini. Masya Allah, tabarakallah. Kan Nabi sebut, Nabi suruh para sahabat kuatkan suara untuk bertalbiyah. La yasma'u, tidak mendengar takbir kamu ini, talbiyah kamu ini, oleh batu, kayu, pasir, pokok-pokok, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah, semua akan menjadi saksi untuk kita. Jadi para jemaah sekalian, biarlah makhluk-makhluk ini menjadi saksi untuk kita. Jangan menjadi saksi ke atas kita. Pokok kata, iyalah, bawah pokok ni lah dia duk merancang nak pergi curi orang dulu. Di bawah ni lah tempat dia duk buat perancangan, buat maksiat. Kita jangan perbanyakkan saksi yang akan membinasakan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Jadi kita perbanyakkan saksi untuk kita. Karena itu, kelebihannya orang-orang yang azan contohnya. Dia azan Allahu Akbar, pokok kayu, batu, hok dengar ni, suara-suara takbir ni, semuanya akan menjadi saksi pada hari akhirat esok. Masya Allah, tabarakallah. Kita malah, masing-masing suruh orang, Nabi suruh kita bertalbiyah, suruh kita dengar, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Maka, muslimin dan muslim para jemaah sekalian, masuk zikir. Nabi kata, mustantiqat. Ni, anak-anak jari kita ni akan bercakap esok. Kita pasal tu bila kita nak zikir, nak tasbih, zikir lepas solat ni kan, 3 kali ni kita kata subhanallah, 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 subhanallah. Biar tangan kita berzikir. Kalau anak batu tu jadi saksi, tapi tangan ni biar banyak, kiri kanan kita duk zikir, hari-hari zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita simpul dalam kaedah muhasabatul ibad ada 5 kaedah. Ingat, tanda balik.
Yang pertama, kaedah al-adlu tam, keadilan yang sempurna, Allah Ta'ala yang maha adil. Yang kedua, dosa orang lain tidak dicampak, tidak diambil oleh orang lain, kecuali bersebab. Sebab dianya apa? Dia tak bertanggungjawab, sebab dia jadi penganjur, sebab dia yang jadi orang ajak orang buat maksiat. Satu lagi, sebab dia mengumpat orang, dia zalim pada orang, maka dia jadi muflis di akhirat esok. Bila habis pahala dia diberi kepada orang yang dia zalim, kemudian akan diambil dosa orang itu campur atas kepala dia, summa turiha finnar, kemudian dicampur dalam api neraka. Kaedah yang ketiga, Allah SWT perlihatkan semua rekod amalan, tidak ada yang tersembunyi pada hari tersebut. Kaedah yang keempat, digandakan pahala kebaikan, tapi tidak digandakan dosa-dosa kejahatan. Kaedah yang kelima, saksi akan dibawa saksi-saksi kepada orang yang akan dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat. Saksi itu terdiri daripada malaikat, batu, kayu, tanah, bumi, anggota-anggota kita, dan juga semua perkara yang berkaitan dengan kita. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, perkara-perkara yang akan ditanya seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.